أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang berusaha pengerusi surau, timbalan pengerusi sah kepimpinan jawatankuasa surau Ad-Diniyah, seterusnya muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan, sidang jamaah yang dikasihi sekalian. Kita sambung kitab Bimbingan Mukmin. Arabnya Mau'izatul Mu'minin. Dan kitab ini merupakan ringkasan ataupun saduran dari kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitulah kitab Ihya'u Ulumiddin. Kita sambung bab akhlaq. Bab akhlaq. Itulah juzuk yang kedua. Bab akhlaq tajuknya dosa ghibah. Ghibah ini adalah mengumpat. Mengumpat. Ghibah. Dan hukumnya adalah haram. Maknanya dosa besar lah. Dosa besar. Dan kita dah sentuh beberapa sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan dosa mengumpat ini dan larangan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semua ni daripada terjerumus ke dalam dosa mengumpat. Kemudian pada malam ni kita sambung apakah tempat-tempat situasi yang dibolehkan mengumpat. Maknanya dia ada keadaan-keadaan dibenarkan yang menceritakan keadaan ataupun berkenaan dengan seseorang. Cerita berkenaan dengan seseorang ini, itulah makna mengumpat. Kalau cerita itu benar, mengumpat. Kalau cerita itu tak betul, fitnah. Fitnah. Maknanya kalau orang tersebut dia mengetahui berkenaan dengan perkara tersebut, dia tidak senang. Dia rasa marah, dia rasa tidak selesa. Namun begitu, ada tempat-tempat situasi yang dibolehkan cerita berkenaan dengan seseorang, walaupun nama dia mengumpat, maknanya dibenarkan. Yang pertama ialah seseorang yang dizalimi oleh orang lain. Seseorang itu dia dikhianati, ditipu, dizalimi oleh seseorang yang lain ataupun satu-satu pihak, dia boleh mengadu, membuat laporan kepada pihak yang berwajib ataupun tempat yang dia boleh mengadu, cerita berkenaan dengan si fulan telah menipu dia, telah menganiayai dia, telah menzalimi dia. Dia boleh cerita tu.
Dia pergi, umpamanya contoh, pergi ke pejabat polis, buat laporan, ditipu. Ataupun pergi ke jabatan aduan dah, mana-mana, ke penggunaan ke, bahawa kedai ini, peniaga ini menipu dia. Ataupun dibuat laporan pejabat polis bahawa seseorang menganiayai dia, menguguk dia. Dalam laporan, dia cerita nama sekian, tempat sekian, walaupun itu mengumpat, dibenarkan. Jadi, dibenarkan. Ataupun kalau dia ingin menceritakan hal yang berkaitan dengan mahkamah, juga dibenarkan. Di dalam satu perbicaraan di mahkamah, dia ni mangsa penipuan ataupun mangsa kezaliman, dan seumpamanya, bila Tuan Hakim tanya apa cerita yang berlaku, dia pun cerita satu-satu, si A, si B, si C, tempatnya, pukul berapa, apa yang berlaku. Walaupun cerita itu mengumpat, dibenarkan. Terutamanya kalau, begitu juga kalau dia menjadi saksi umpamanya. Menjadi saksi di dalam satu-satu perbicaraan di hadapan hakim, di hadapan qadi. Dia boleh cerita yang berkaitan sahaja, ia berkaitan dengan kes, dan dia tidak berdosa. Malah mungkin sampai kepada tahap wajib. Pasal apa? Menyelamatkan seseorang dari kezaliman seorang yang lain, ataupun menyelamatkan seseorang dari menjadi mangsa kezaliman, penganiayaan, penipuan. Jadi dibolehkan. Dan yang kedua, dibolehkan juga apabila meminta pertolongan agar sesuatu kemungkaran atau maksiat boleh dicegah ataupun dihalang. Maknanya kita tahu di rumah si fulan, di rumah si alan, ada menganjurkan satu pesta, satu parti yang menyalahi syarak. Kita dibolehkan membuat laporan kepada pihak tertentu supaya mencegah daripada berlakunya majlis itu. Kita minta pertolongan daripada pihak yang berwajib. Di sini mungkin polis ataupun apa, ataupun ada benda-benda yang menyalahi undang-undang umpamanya. Dengan yakin kita tempat itu digunakan sebagai tempat memproses dadah umpamanya. Kita boleh mengadu kepada pihak yang tertentu supaya perkara tersebut dibenteras. Walaupun nama dia mengumpat, kita cerita bab orang lain, tetapi dibenarkan, diharuskan, dibolehkan. Mungkin sampai kepada peringkat wajib. Kerana apa? Termasuk di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, dibolehkan juga mengumpat harus apabila meminta sesuatu hukum hakam. Hukum hakam ataupun fatwa. Dia pun cerita si fulan ini ataupun dia ini di apa, dia pun cerita kepada qadi, kepada mufti, apa hukum dia. Lalu mufti pun beri hukumlah. Jadi cerita itu melibatkan cerita dia dan cerita orang lain. Cerita orang lain itu mengumpat. Di dalam kes ini dibenarkan. Dibenarkan. Pasal apa? Dia nak minta hukum, minta fatwa berkenaan dengan perkara yang berlaku. Sebagaimana isteri Abu Sufyan, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Hindun, ya, isteri Abu Sufyan,
radhiyallahu anhu, dia pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadu kepada Nabi. Dia kata Abu Sufyan ni ada sifat kedekut sedikit. Dia payah nak keluar belanja kepada ahli keluarga dia. Jadi cerita berkenaan dengan suami yang kedekut dalam kes ini dibenarkan. Pasal apa nak tanya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cerita itu menyebabkan keaiban kepada Abu Sufyan. Tapi dalam kes ini Nabi tak larang pun hindung cerita bab Abu Sufyan. Dibolehkan. Ya, dia kedekut sedikit, payah nak belanja untuk keluarga dia. Boleh ke tidak kalau aku ambil sedikit daripada wang dia, daripada belanja itu, untuk aku makan, untuk aku dan anak-anak? Maknanya dia tanya pandangan Nabi bagaimana. Nabi pun kata, Nabi membenarkan nak ambil walaupun tanpa pengetahuan suami dia. Nabi kata apa? Khudhi ma yakfiki. Kamu ambillah sekadar yang mencukupi kamu. Wa waladaki bima'ruf, dan anak kamu. Ambil yang secukupnya. Jangan lebih. Jangan lebih daripada keperluan. Maknanya diberi kebenaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau dia tak tanya, maknanya dia pun tak tahu boleh ambil ke tidak. Lalu dia pun bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi beri ke tidak? Nabi membenarkan. Kalau tak tanya, dia pun tak tahu. Lalu dia tanya, dia pun cerita. Diharuskan. Dan yang keempat, tempat yang keempat yang dibenarkan cerita berkenaan dengan hal seseorang ialah untuk menakut-nakutkan seseorang Muslim agar tidak melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara yang boleh mendatangkan mudarat, seperti kita melihat, contohnya kita melihat bahawa keburukan itu pernah dilakukan oleh orang lain, kemudian kita menceritakan kepadanya akan bahaya dan kesukaran yang dialami oleh orang tersebut disebabkan perbuatannya itu. Tujuannya bukan untuk mengumpat, tetapi nak menakutkan kawan dia daripada terjerumus ke dalam benda yang sama yang orang lain sudah terjerumus. Supaya memberi ingatan. Orang dulu beginilah dia buatnya, dia buat-buat, akhirnya patah kaki ke, patah tangan ke, mati ke apa ke. Jadi kamu kena hati-hatilah. Jiran sebelah rumah aku begitulah dulu. Begini keadaan dia. Akhirnya dia buat benda yang sama juga, akhirnya sakit itu sakit ini. Kamu jangan buat benda ni. Dah contoh. Dia kena cerita contoh yang berlaku sebelumnya. Jadi tujuannya untuk menyelamatkan seseorang dari terkena mudarat. Dari terkena mudarat. Ya. Dan yang kelima, iaitulah menceritakan seseorang ataupun meletakkan pengenalan kepada seseorang dengan gelaran yang tertentu. Dan gelaran itu sudah masyhur. Gelaran itu sudah masyhur pada dia. Dan dibenarkan sekadar itu sahaja. Umpamanya di taman ini, taman BBS, umpamanya ada 5 orang yang bernama Mustafa. Mustafa semua bin Ahmad. 5 orang Mustafa bin Ahmad. Lalu di dalam taman ini dikenali, ni Mustafa mangga. Pasal depan rumah dia ada pokok mangga. Sebagai pengenalan. Nombor 2, Mustafa
Apa tu? Mustafa jambut tege. Pasal apa? Dia ni suka makan jambut tege. Gajus. Jambut tege ni gajus. Sebagai pengenalan. Mustafa yang ketiga, Mustafa botak. Ataupun Mustafa kojek. Kojek. Pasal apa? Memang kepala dia botak. Sebagai pengenalan. Kalau tidak, Mustafa yang mana orang akan tanya? Kiri salam pada Mustafa yang mana? Tu Mustafa kojek tu. Kenal. Sekadar itu sahaja. Sekadar pengenalan juga diharuskan. Ya, sekadar itu saja. Dan yang keenam menceritakan mengenai seseorang yang secara terang-terangan melakukan maksiat ataupun kefasikan. Ataupun dia ni seorang yang memang zalim dah, memang jahat, memang kaki auta, memang kaki tipu. Jadi cerita berkenaan dengan orang tersebut untuk menghindarkan orang lain daripada ditipu oleh dia, daripada dizalimi oleh dia. Umpamanya kita tahu dah si fulan itu memang kaki auta. Dia menganjurkan satu satu bisnes bisnes skim cepat kaya. Dia ni scammer. Kita pun dah kena dah umpamanya. Kita pun sebarkan kepada taman ini. Jangan percaya kepada si fulan tu. Dia nampak je datang ke taman kita menonjolkan dia ni seorang businessman yang berjaya. Kereta besar apa besar tu. Supaya orang percaya. Tengok-tengok dia ni scammer. Kita boleh cerita untuk menyelamatkan seseorang daripada ditipu oleh dia. Dan dia ni terkenal kerana tipu. Dan kita pun mungkin dah jadi mangsa. Begitulah juga kepada kezaliman-kezaliman yang lain. Kita boleh cerita. Boleh dedahkan kepada umum, kepada masyarakat supaya tidak kena tipu. Jadi itu di antara tempat-tempat yang dibolehkan kita cerita mengenai orang lain. Walaupun masuk dalam kategori mengumpat juga dari segi definisinya, tetapi dibenarkan. Dan dalam beberapa keadaan mungkin sampai kepada wajib kita kena mengumpat. Jika termasuk di dalam umpamanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di dalam bab menyuruh kewajipan, yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu maknanya benda ini luas. Bukan tak boleh cerita langsung berkenaan dengan seseorang. Boleh cerita, ni dalam keadaan dia dibenarkan, diharuskan, bahkan sampai kepada peringkat wajib pula dalam setengah keadaan. Dan seterusnya, apakah seseorang boleh lakukan apabila dia sudah melakukan jenayah mengumpat, ghibah. Dulu dia mungkin banyak mengumpat berkenaan dengan seseorang itu. Bagaimana dia hendak menebus kesalahan dia? Apakah dia kafarah? Dia nak tebus balik dosa dia. Lepas dia belajar begitu begini, dah pergi surau masjid, lalu mendapat hidayah begitu, dia pun sedar dulu dia banyak buat silap. Dia nak tebus balik macam mana? Seseorang yang sudah terlanjur mengumpat orang lain, wajib berasa menyesal dan bertaubat. Yang pertama, dia kena taubatlah. Dengan syarat-syarat taubat, barulah diterima. Di antara syarat taubat, dia ni menyesal, dia ni terjerumus ke dalam dosa mengumpat tadi. Itu syarat pertama, bertaubat. An-nadamu. An-nadamu ni maknanya, an-nadamu ini maknanya menyesal. Itu syarat, bertaubat. Kemudian hendaklah dia meminta maaf kepada orang yang diumpatinya itu. Kena minta maaf. Dulu dia ni
mungkin jauh daripada petunjuk Allah sekarang ni, sudah insaf, dia pun pergi bersimpuh minta maaf kepada kawan tu. Mudah-mudahan dia taubat kepada Allah tadi, Allah terima, kemudian dia minta maaf, diberi kemaafan. Itulah kesempurnaan kepada taubat daripada dosa mengumpat. Maknanya dosa dengan hamba ni maknanya beratlah. Lebih berat berbanding dosa dia hanya kepada Allah. Dari segi penerimaan taubatnya, itu bandingannya dari segi penerimaan taubatnya. Dosa kepada Allah, kalau contoh berkaitan dengan puasa, dia tak puasa, dia qada je lah puasa, dia qada puasa, bertaubat. Tak ada nak pergi minta maaf dengan siapa-siapa, dengan makhluk, dengan manusia. Bertaubat kepada Allah, qada puasa. Tapi kalau dosa berkaitan dengan hamba, dengan manusia yang lain, dia kena taubat kepada Allah, kemudian kesempurnaan taubat kena pergi minta maaf kepada manusia tadi. Tu maknanya dua kerja lah. Kerja. Sebab itulah ya sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita ni berani buat dosa kepada manusia yang lain, kena fikir dahulu. Taubatnya payah sikit. Dan manusia ni masing-masing ada ego masing-masing. Nak pergi minta maaf payah dengan seorang. Apatah lagi kalau orang tersebut kita fikir lebih rendah makamnya, lebih rendah dari segi statusnya berbanding kita. Nak pergi minta maaf pada dia, payah, ego tinggi. Iblis pun, syaitan pun macam-macam lah. Dia duduk bisik kepada kita, kamu ni hebat, kamu ni apa. Takkan nak pergi bersimpuh depan dia, takkan nak ulur tangan dulu kepada dia. Dia ni siapa dia? Kamu hebat. Jadi ego itu syaitan duk main-main. Jadi jangan sesekali ya mudah untuk buat dosa dengan manusia yang lain. Pasal taubatnya payahlah. Dia dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, aya'jizu ahadukum an yakuna ka'abi damdam kana idza kharaja min baitihi qala Allahumma inni tasaddaqtu bi'ardi 'alan nas. Apakah kamu tidak berdaya melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Abu Damdam, seorang nama sahabatlah, Abu Damdam radhiyallahu anhu. Apabila dia keluar dari rumahnya, dia memang dah set dah minda dia, ya Allah, aku sedekahkan kehormatanku kepada orang ramai. Dia beri maaf awal-awal dah. Siapa yang kata kepada aku, buat anaya pada aku maaf awal-awal dah, sebelum orang tu buat lagi. Maknanya Abu Damdam ini dengan kata-kata begitu, dia tidak akan menuntut penganiayaan orang lain terhadap dirinya pada hari kiamat. Maknanya apa yang orang buat kepada dia, orang umpat kepada dia, orang zalim dia dah maaf dah. Bukan yang orang dah buat, yang orang akan buat pun aku maaf awal-awal dah, supaya selesai. Nak begitu payah nak cari manusia begitu. Yang ramainya mungkin yang 5-60 tahun lepas tu dia boleh sebut lagi. Tu ramailah. Dia cerita lagi, duk sebut orang tu begini. Maknanya dendam dia tu. Dendam dia tu tak pernah padam. Tu mungkin ramailah. Orang nak beri maaf kepada orang lain ni payah. Kalau boleh begitu, mudah-mudahan selamatlah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Hasan Al-Basri, mengumpat itu boleh ditutup dengan cara meminta maaf kepada mangsa umpatan. Bertaubat kepada Allah, kemudian pergi minta maaf kepada mangsa umpatan tadi. Itu di antara cara nak menebus dosa ghibah. Mudah-mudahan bila kita mengambil kafarah begitu, dosa mengumpat kita akan diberi keampunan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi minta maaf tu payah tu. Kemudian bagi kita pula, kita yang belajar agama ni, ahli jemaah Masjid Surau, eloklah bersifat seperti Abu Damdam. Abu Damdam radhiyallahu anhu. Beri maaf semua kepada siapa-siapa. Kita hidup kita pun tenang. Tak ada nak simpan dendam. Tak ada nak ambil, nak balas dendam kepada siapa-siapa. Begini manusia, hatinya tenang. Nak tidur pun selesa. Malam-malam nak tidur pun mudah. Tak ada nak fikir apa-apa. Pasal apa? Hatinya sudah memberi kemaafan kepada seluruh manusia. Kerana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala ya'muruka an ta'fwa amman zalamak wa tasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka." Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu supaya memberi kemaafan kepada orang yang menganiayai kamu, dan kamu menghubungkan silaturahim, persaudaraan, tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskan tali itu terhadap kamu. Dia pergi, walaupun orang tak datang rumah kita, adik-beradik ke siapa ke, sepupu-mupu ke siapa ke, tak datang rumah kita, kita pergi rumah dia. Merendahkan diri. Pasal apa? Ganjaran menghubungkan silaturahim ataupun tali persaudaraan adalah amat besar di sisi Allah. Tak apalah kita mengalah. Tak apa. Besar ganjarannya. Ya. Dan kamu memberi kepada sesiapa yang enggan memberi sesuatu kepada kamu. Walaupun dulu kamu dalam kesusahan, dia tak jenguk pun, tak holor pun sebarang bentuk pertolongan. Tetapi kali ini dia pula dalam kesusahan. Kamu janganlah balas dendam. Kamu holorkan sumbangan. Holorkan bantuan. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis bab tu. Kemudian seterusnya kita masuk dosa yang ke-16. Iaitulah dosa mengadu domba. Mengadu domba ni seperti batu api lah. Dia panggil an-namimah. An-namimah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, hammazin masya'im binamim. Hammazin ialah yang suka caci, suka maki, masya'im binamim, masya'im binamim, iaitulah dia ni menyebarkan fitnah hasutan atau mengadu domba. Masya' dengan arti yang berjalan ke mana-mana tu. Berjalan ke mana-mana. Masya' maknanya banyak berjalan. Daripada masya' yamshi, mana berjalan. Berjalan ke mana-mana. Kemudian banyak berjalan. Dia berjalan pula binamim, dia bawa fitnah dengan tujuan untuk melaga-lagakan. Tu gambaran tu. Kalau dulu berjalan keluar daripada rumah dia. Sekarang ni berjalan juga, tapi berjalan di alam maya. Tak perlu keluar daripada rumah dia, daripada bilik dia, berjalan juga, berjalan di alam maya. Dia post saja, dia tekan saja, dia share saja. Button tu ada. Dia tekan button saja. Kemudian berita tadi pun berjalan seluruh dunia. Lagilah bahananya besar. Dulu sekadar tempat yang dia boleh pergi saja, kedai kopi mana, sekadar tu saja yang tersebarnya. Kemudian orang yang mendengar pula sebar pula pada orang lain. Sekarang ni walaupun duduk rumah dia hanya tekan button saja, berita tersebut tersebar ke seluruh dunia dalam masa yang sama. Mana berjalan juga, berita itu berjalan. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah tadi surah Al-Qalam ayat 11. Ni firman Allah dalam surah Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail maknanya celaka lah. Celaka ataupun neraka wail. Celaka bagi tiap orang yang suka mencaci dan pengeji. Mana dibawa kata-kata yang boleh merosakkan hubungan di antara dua pihak ataupun di antara dua manusia, dua orang, ataupun di antara ahli keluarga, jiran tetangga ataupun siapa-siapa lah. Itu tujuan dia. Amat dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dia bawa itu boleh jadi walaupun benda tersebut benar, benda benar, apatah lagi kalau benda tersebut fitnah. Saja buat cerita. Saja buat cerita supaya dua pihak, dua orang tadi bermusuh, bergaduh. Kalau negara mungkin berperang. Mungkin berperang dua negara. Menyebabkan ia berlaku bila berperang, banyaklah kesan dia. Melibatkan kematian, kemusnahan, kerosakan. Mana lebih besar ya, dari segi bahananya ya kepada manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata nammam. Hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Ini juga dosa sesama manusia ni. Dosa sesama manusia. Dia laga-lagakan dua pihak, kemudian dia ni mungkin dia boleh menangguk di air yang keruh. Dia pula untung. Dua orang tu bergaduh, dia pula untung. Mungkin itu di antara tujuan dia, melaga-lagakan dua manusia ataupun dua pihak dan seumpamanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ahabbukum ilallah ahasinukum akhlaqa. Di kalangan kamu yang paling dicintai di sisi Allah ialah yang paling baik akhlaknya. Al-muti'una aknafa alladhina ya'lafuna wa yu'lafun wa inna abghadakum ilallahi masya'un bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwani al-multamisuna lil bura'i al-atharat. Yang paling dicintai di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang terbaik akhlaknya, yang pemurah, lagi gemar memberi makan kepada orang yang lain, yang boleh menyesuaikan diri dengan keadaan. Sementara yang dibenci di kalangan kamu di sisi Allah, yang paling dibenci, bukan sekadar dibenci, yang paling dibenci, abghadukum, yang paling dibenci ialah mereka yang menyebarkan fitnah mengadu domba. Masya'un tadi, dalam ayat tadi, masya'im binamim. Masya'un, dia menyebarkan fitnah dengan tujuan untuk mengadu domba, melagakan dua manusia ataupun dua pihak ataupun lebih daripada itu, yang memecah belahkan antara saudara-saudaranya, sama manusia lah, dan yang mencari alasan untuk melepaskan diri dari kesalahan. Dia boleh mungkin dia ada teknik dia untuk melepaskan diri dia daripada disabit dengan sebarang bentuk kesalahan. Jadi orang ini, dalam tajuk kita ni, ia amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah an-namimah, jenayah an-namimah. Adapun batasan yang disebut sebagai mengadu domba itu ialah membuka sesuatu yang tidak disenangi jika disebarkan. Maknanya kalau pihak tu dengar ataupun pihak B dengar, akan menimbulkan kemarahan.
kebencian. Kalau sudah bermusuh, permusuhan itu lagi marak permusuhan. Lagi mendalam kebenciannya. Dan itulah tujuan dia. Orang menyebarkan benda-benda begini, ya, menyebarkan benda-benda yang boleh menyebabkan manusia yang lain menjadi bermusuh di antara satu sama lain. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, barang siapa yang membawa berita mengadu domba kepadamu, pastilah dia juga mengadu domba tentang engkau. Kena ingat begitu, kaedah dia. Kalau orang tu suka cerita kepada kita keburukan orang tu, kamu kena hati-hati. Secara diamnya, dia mungkin juga cerita keburukan kamu kepada orang lain. Jadi mudahnya, jangan bersahabat dengan orang begini. Jangan duk cerita benda-benda tentang kita, tentang keluarga kita, tentang anak kita kepada dia mudah-mudah. Dia dah cerita kepada kita keburukan keluarga orang lain, keburukan orang lain, mudah-mudah cerita depan kita. Kita pun kira percaya kepada dia, walaupun dia buruk begitu perangai dia. Kita mudah-mudah duk cerita tentang keluarga kita. Lebih-lebih lagi yang menjadi rahsia keluarga. Tidak mustahil dengan sifat dia begitu, akhlak dia begitu, dia cerita pula pada orang lain tentang keluarga kita. Jadi jauhkan diri, lebih selamat. Lebih selamat. Tengok kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kamu jangan percaya orang begini. Jauhkan diri daripada mereka ni supaya tidak terlibat dengan dosa. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Seterusnya dosa yang ke-17, dosa akhlak yang ke-17 ataupun dosa dia panggil dosa lidah, afatu al-lisan, ialah ucapan yang bermuka-muka. Bermuka-muka ni di antara tanda siapa dia? Orang munafik. Orang munafik. Kita panggil mudahnya cakap tak serupa bikin lah. Cakap tak serupa bikin. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ni kalau dicakap nampak murni tetapi hatinya dia simpan benda yang busuk dalam hati dia. Mana berpura-pura. Dalam bahasa kita panggil peribahasanya talam dua muka. Talam dua muka. Itu peribahasanya. Ini di antara manusia yang perlu kita jauhi. Ataupun kita panggil juga lidah bercabang. Lidah bercabang. Lidah bercabang ni binatang apa ya? Biawak lah. Biawak lidah bercabang. Ular pun ada juga. Ular kalau jenis lidah bercabang ni, bisa dia bahaya. Manusia begini juga. Jenis lidah bercabang, bisa dia bahaya. Boleh merosakkan. Kita berkawan dengan dia pun boleh merosakkan. Nak pilih kawan, pilih yang baik-baik, yang soleh-soleh. Kalau dah tahu tu jenis bermuka, hindarilah. Tak untung pun kita berkawan dengan dia. Malah mungkin boleh membawa kepada rugi. Akhirnya terikut-ikut. Jadi golongan ini dia lebih suka menceritakan benda yang berlainan daripada apa yang ada di dalam hati dia. Ataupun dia hendak mengambil kesempatan daripada dua pihak umpamanya. Dia pergi dekat pihak A, dia kata aku ni orangmu, orang kamu aku ni. Pergi dekat B pula, dia kata aku ni orangmu. Itu di antara contohnya. Golongan ini payah kita nak pegang. Dia mungkin di dalam kategori pengkhianat. Pengkhianat. Maknanya apa? Kalau salah satu pihak itu menang, dia akan untung semua. Dia akan untung semua. Mana pengkhianat lah. Semua dia akan untung. Kalau pihak A pun menang, dia untung. Pihak B pun menang, dia untung. Pasal apa? Dia sokong dua-dua. Itu dia panggil talam
dua muka. Disebut juga lidah bercabang kerana memberitahu kata-kata seseorang kepada orang lain yang menjadi musuhnya. Yang menjadi musuhnya. Yang di sini dibawa ke sana dan yang di sana dibawa kemari dengan maksud supaya permusuhan di antara keduanya semakin tegang ataupun semakin mendalam. Dia lebih kurang juga dia boleh menjadi mengadu domba juga. Lidah bercabar ni dia boleh juga menjadi erti mengadu domba. Jadi semua tu adalah dosa lidah. Dosa lidah. Lidah ni banyak dosa. Kalau kita ni boleh jaga lidah, maknanya banyak benda kita selamat atas dunia ni. Boleh jaga lidah. Banyak benda selamat. Kalau boleh jaga lidah. Manusia di antara jadi rosak kerana ucapan dia, kerana bicara dia. Jadi bukan semua yang kita tahu itu kita perlu luahkan. Kemudian cara meluahkannya pula kena ada cara yang lebih sopan. Bukan semua wakab yang ada dalam kepala kita tu kita boleh ucapkan. Kena pilih pula bahasa-bahasa yang murni. Bila manusia dengar bahasa yang murni, manusia akan gembira lah. Kita memasukkan gembira kepada hati manusia merupakan satu sedekah. Di dalam kategori al-kalimatu at-tayyibah. Kata-kata yang baik, sedekah adalah sedekah. Adalah sedekah. Kalau boleh jaga lidah ke arah kebaikan itu, banyak benda yang selesai. Ya, banyak benda yang selesai. Di dalam satu riwayat yang terakhir sekali Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Ya Aisyah, Nabi kata kepada Aisyah, inna syarran nas alladhi yukram ittiqa'a syarrih. Hai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia ialah orang yang ditakuti kerana perbuatan buruknya. Jadi orang hormat kepada dia, orang segan kepada dia, takut dia ni dia dipengapakan. Pasal dia ni jahat. Kalau tak dengar kata dia, dia tembak, dia pukul, dia apa. Lalu orang pun diam depan dia. Orang nampak zahirnya seperti orang ni segan kepada dia. Orang hormat kepada dia. Bukan tu. Rupanya orang takut. Kalau ada benda tak kena, dia ni mudah melenting. Dia ni mudah melompat. Pernah berlaku berdasarkan kepada hadis tadi Aisyah tadi, ada seseorang dia pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni memang akhlak dia buruk. Akhlak dia buruk. Dia pergi jumpa Nabi, tetapi Nabi layan dia. Nabi layan dia dengan muka manis, dengan apa? Kemudian bila orang tu balik, Aisyah pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah Rasulullah kata tadi orang ni buruk akhlak dia? Tapi nampak Rasulullah layan dia dengan baik, muka manis, bercakap pun lembut." Nabi pun kata, Aisyah, orang yang buruk di sisi Allah, orang yang paling buruk ialah orang lain layan dia dengan baik. Pasal apa? Takut kejahatan dia. Tu amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang boleh kita kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan yang sama-sama kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.